Sedap. Ke sama. Tak. Tak sedap. Pakai ambil. Naik. Apa tengok tak? Ada. Ada. Sekejap ni. Ada lah. Aja dah. Hak mana hak baru? Aja dah. Aja dah. Okey, dah sudah. Baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kita Umdatus Salik wa Umdatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibnun Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Jadi katanya walau ishtabaha baitani ijtihad. Kita masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan suci suci tubuh badan, pakaian, tempat sembahyang. Ia termasuk di dalam syarat sah sembahyang. Jadi antara syarat sah sembahyang mesti kena suci badan kita, pakaian kita dan tempat sembahyang kita. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Lepas tu dia pun cerita berkenaan dengan najis yang tidak dimaafkan dan berkenaan dengan najis yang dimaafkan. Lepas daripada tu dia cerita pula tentang kalau sekira seorang tu kesamaran benda yang suci, maksudnya pakaian yang suci dengan pakaian yang mutanajis, maka dia perlu berijtihad. Kan mesti kena suci pakaian. Lepas tu suci tubuh badan. Lepas tu suci tempat sembahyang. Jadi sebelum ni dia bincang berkenaan dengan kesamaran pakaian yang suci dengan pakaian yang mutanajis. Orang ni ada dua pakaian. Satu pakaian yang suci, yang keduanya pakaian mutanajis. Tu pun dia lupa dah hak mana suci, hak mana mutanajis. Maka bagaimanakah cara kalau dia nak sembahyang? Cara dia adalah mesti kena berijtihad. Dia cari bukti ataupun alamat yang mana pada sangkaan kuat dia bahawasanya salah satu daripada kedua pakaian tersebut suci dan satu lagi mutanajis. Maka apabila pada sangkaan dia bersama dengan alamat-alamat salah satu daripada dua pakaian saat itu adalah suci, maka pakaian tu dihukumkan suci pada zahir. Dihukumkan suci pada zahir. Dihukumkan suci pada zahir berdasarkan kepada ijtihad dia. Maka boleh dia sembahyang dengan pakaian tersebut. Okey, itu masalah pakaian. Hak ni nak bincang berkenaan dengan tempat sembahyang pula. Katanya walau ishtabaha baitani ijtihad. Kalau sekiranya kesamaran oleh baitan, dua rumah. Dia ada dua hotel rumah. Tak kiralah. Dua hotel rumah ada dia duduk belaka ke ataupun dia gilir ke, tak kiralah. Jadi dua hotel rumah kesamaran. Maksud benda kesamaran dua hotel rumah, ada rumah yang diyakini suci, yang keduanya ada rumah yang diyakini najis. Maksudnya ada satu rumah tu memang suci, satu rumah lagi najis, tapi dia lupa hak mana suci, hak mana najis. Ni dia melibatkan tempat sembahyang. Sebelum ni kita kena cerita sebab kita berhenti dah kena kepada tempat sebelum daripada ni. Sebenarnya kena kita baca dah ni sikit lagi. Sebelum ni kita bincang kalau sekiranya kita kesamaran najis pada satu tempat yang luah. Dia tulis dalam bahasa kitab, dia kata falah, tempat yang luah kesamaran. Maka ketika tu tidak perlu kita berijtihad. Boleh kita sembahyang di mana saja kita berada, tak ada masalah. Sebab tempat luah.
Tetapi kalau tempat tu tempat sempit, contoh bumi yang sempit, tanah yang sempit ataupun rumah, maka ketika tu kata ulama, kalau sekiranya satu, maka kena wajib basuh sekian. Basuh belaka. Tapi kalau dua, maka ketika tu perlu berijtihad. Itu maksud walawish tabaha baitani ijtihad. Katanya wala tasihhu as-salatu fi maqbaratin 'alima nabshaha wa ikhtilataha bi sadidil mautah. Dan tidak sah sembahyang. Tidak sah sembahyang. Sembahyang tidak sah. Bukan setakat tidak sah, bukan haram. Tidak sah sembahyang serta haram sembahyang fi maqbaratin, pada maqbarah, kubur. Maqbarah makna kubur lah. Makbarah, jadi maksud makbarah di sini kita kena faham, jadi maksud dengan makbarah, okey ni kubur, orang tanam mayat ni, tu kubur. Tu maksud makbarah. Baik, kalau kawasan perkuburan, ada kawasan hak yang orang tanam jenazah, ada kawasan hak yang tak tanam. Dia bukan maksud makbarah di sini. Makbarah ni maksudnya tempat orang hak yang tanam, ada si mati bawah tu. Tu maksud fi maqbaratin 'alima nabshaha, yang dia mengetahui akan nabshaha. Nabsha ni makna bongkarnya, bongkar semula. Maksud nabsh adalah tanang dah, lepas tu bongkar semula. Tanang dah, lepas tu korek balik. Kubur-kubur lama. Kubur lama, korek semula. Baik. Lepas tu waqtilaqaha, dan bercampurnya. Dia tahu bercampur makbarah saat itu bi sadidil mauta, dengan sadid, dengan dano, dengan sadid, dano kepada nanoh apa kan, kita apabila kita mati, dia akan hacur mayat jadi sadid. Al-mauta maksudnya orang mati. Jadi maksudnya katakanlah ni kubur ni orang tanang lebih kurang dalam 10 hari dah, 20 hari dah, maka dibongkar balik. Jadi apabila dibongkar balik, tanah hak yang dalam tu ada campur dengan mayat. Dia asal mayat tidak najis. Tetapi apabila mayat tu hacur, jadi sadid, jadi busuk, bangun apa semua sekali tu kan, cakap kita gitu kan, maka dia bertukar menjadi najis. Okey, boleh faham kan? Jadi apabila campur dengan tanah, maka tanah tu najis. Jadi apabila bongkar, orang tu dia semayang di atas tempat tersebut, bermakna dia semayang atas tempat najis. Maka tidak sah sembahyang. Kerana antara syarat sah sembahyang adalah mesti kena sembahyang pada tempat yang suci. Okey, nampak kan? Katanya fa illam ya'lam nabshaha qurihat. Kalau dia tidak mengetahui nabshaha, bongkarnya kubur tersebut, dia tak tahu kubur saat itu dibongkar semula ataupun tidak, maka qurihat, makruh sembahyang di atas kubur. Qurihat ay qurihat as-salatu fi maqbarah. Makruh sembahyang pada perkuburan. Dia sembahyang atas kubur, sebenarnya ulama berbeza pandangan lah. Majoriti ulama mengatakan hukum dia makruh, bukan hukum adalah haram. Baik, kalau sembah kubur tu jelas dah. Tu sembah tu jelas lah. Tu jelas hukum dia adalah haram. Baik. Lepas tu sembahyang sah tak? Wasahah. Dan sah. Sembahyang sah. Baik. Katanya wasahah. Dia sahah ke sahat? Ada tah? Kita ada tak ada tah? Atau ada tah? Wasahat. Dan sah lah. Ia kembali kepada as-salah. Tapi kalau tak ada tah pun sah sebenarnya. Dalam bahasa Arab kalau kata sahha boleh, tak ada masalah, sah juga. Maksudnya bolehlah daripada segi kaedah bahasa Arab. Wasahha ay wasahha iqa'us salati fiha. Maksudnya kita takdirkan fa'il dia dengan perkataan iqa'. Sah, menjatuhkan sembahyang pada kubur tersebut. Jadi kalau sahhat takdir hiya, dhamir mustatir, hiya kembali kepada as-salah. Kalau sahha takdir huwa, tak boleh kembali kepada as-salah. Sebab di antara dhamir dengan marji' dia mesti kena mutabaqah. Kalau mudzakkar mesti kena mudzakkar, muannath mesti kena muannath. Baik. Katanya wa tukrahu, dan makruh. Makruh tukrahu ay tukrahus salah, makruh.
Perkataan makruh ia memberi maksud bahawasanya sembahyang sah. Perkataan makruh ia memberi maksud sembahyang sah. Okey, jelas ha? Sembahyang sah. Sebelum lagi pada kita pergi kepada perbincangan berkenaan dengan sembahyang fi hammam wa maslakhah, kita nak sebut sikit lagi hak yang tadi. Dia masalah dalam mazhab Imam Syafi'i kata tidak sah sembahyang pada atas kubur. Cakap kita atas kubur, hak yang diketahui dibongkar semula dan diketahui bahawasanya tanah tersebut bercampur dengan sadid mayat tersebut adalah ketika mana orang tu dia sembahyang tanpa lapik. Tapi kalau kena ingat, tak sah kerana benda tak sah di sini kerana najis. Jadi bermakna kalau dia lapik, maka sah ke tak? Sah. Tapi walau bagaimanapun, walaupun sah, tetap sembahyang di atas kubur hukum dia adalah makruh. Letak sembahyang di atas kubur hukum dia adalah makruh. Baik. Katanya wa tukrahu fi hammamin wa maslakhah. Dan makruh as-salah. Dia kalau dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, kalau sebut kata tukrah, maksud tukrah di sini adalah karahah tanzih. Dia makruh ada dua. Yang pertamanya makruh tanzih, yang keduanya makruh tahrim. Penggunaan makruh tahrim dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i tidaklah seluas penggunaan makruh tahrim di dalam fiqh mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i ada penggunaan makruh tahrim. Ada penggunaan makruh tahrim, tapi penggunaan tersebut tidak meluas. Jadi kita nak cerita benda, makruh dia ada dua. Yang pertamanya makruh tanzih, yang keduanya makruh tahrim. Baik, boleh kita kata karahah tanzih, kita boleh kata karahah tahrim. Dia ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Perbezaan di antara makruh tanzih dengan makruh tahrim adalah kedua-dua makruh tersebut adalah benda yang dilarang oleh syarak. Benda yang dilarang oleh syarak. Syarak larang belaka, makruh tahrim pun syarak larang, makruh tanzih pun syarak larang. Cuma larangan makruh tanzih adalah larangan yang tidak putus, yang tidak mu'tamad. Maksudnya kalau buat sekalipun tidak berdosa. Tapi larangan makruh tahrim adalah larangan mu'tamad, larangan yang putus. Maksudnya larangan yang putus, maksudnya kalau buat berdosa. Dan apakah perbezaan di antara makruh tahrim dengan haram? Perbezaan di antara makruh tahrim dan haram adalah makruh tahrim dia sabit dengan dalil dhanni. Manakala haram adalah sabit dengan dalil qat'i. Okey, boleh faham? Maksudnya dalil dhanni ni, dalil ni boleh difahami dilarang dan boleh difahami kepada makna yang lain. Okey, itu maksud dalil dhanni. Itu secara ringkas muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa tukrahu. Cuma kita nak cerita benda dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, kalau kata tukrahu ataupun kalau kata karaha ataupun kalau kata makruh, maka dia merujuk kepada karahah tanzih. Dia tidak boleh kita faham ataupun dia kalau dia nak sebut makruh tahrim, dia akan sebut perkataan tahrim. Wa tukrahu dan makruh. Makruh di sini maksudnya makruh tanzih. Makruh as-salatu wa tukrahu ay wa tukrahu as-salatu, makruh sembahyang fi hammam, di dalam hammam. Hammam ni asal makna hammam adalah tempat mandi air panah. Tu makna hammam. Hammam di tempat kita tak ada. Ini di tanah Arab ada. Di tanah Arab sampai ke sekarang ada hammam. Tempat mandi air panah. Baik. Tak ada benda dia buat semacam satu bangunan, lepas tu ada air panah aja dalam. Air panah. Ada air panah aja dalam. Cuma adalah tempat-tempat tu dia tolong gosok, dia tolong bubu. Tu adalah. Wa maslakhah, dan tempat lapah. Tempat lapah kulit binatang, tu maslakhah. Wa qari'atil tariq. Okey, apa makruh? Apa makruh sembahyang di dalam hammam? Makruh sembahyang di dalam hammam adalah kerana yang pertamanya hammam adalah tempat ma'wa syaitan. Tempat syaitan. Apa kata tempat syaitan? Kerana di sana ada orang mendedahkan aurat. Dia tempat hammam ni orang masuk ramai-ramai. Jadi orang tu dedah aurat, orang ni dedah aurat kan.
Jadi yang pertama ma'wa syaitan, tempat syaitan. Yang keduanya adalah kemungkinan najis. Jadi selama mana tidak yakin najis tak ada masalah. Okey, boleh faham kan? Tapi kalau yakin najis, jelas hukum dia adalah haram. Tidak sah sembahyang di atas tempat yang diyakini najis. Kalau sekiranya najis tersebut bukan najis yang dimaafkan. Katanya wa qari'ati tariq, dan tengah jalan. Dia tengah jalan makruh. Yang pertama ganggu orang. Yang keduanya sembahyang tidak khusyuk. Tidak gitu. Sembahyang tengah jalan orang. Orang tak lalu. Kita duduk sembahyang tengah jalan tak khusyuk. Tambah-tambah jalan lembu raya pula. Tu bukan kata benda. Makruh lah sembahyang. Cuma perbuatan tersebut haram lah. Perbuatan tersebut haram. Makruh. Perbuatan sembahyang di situ adalah makruh. Tapi perbuatan dia sembahyang di tengah jalan raya saat ni tu, tengah highway atau sebagai contoh, hukum dia adalah haram. Sebab dia telah meletakkan diri dia pada tempat yang boleh memudaratkan. Faham kan? Baik. Wa mazbalah, dan tempat pembuangan sampah. Wa majzarah, tempat sembelih. Tempat sembelih kan campur darah lagi apa. Kali sama juga tempat maslahah tadi. Wa kanisah. Kanisah ni gereja. Dia kanisah ada sebahagian ulama menyebut bahawasanya kanisah ni dia merujuk kepada tempat ibadat orang Yahudi. Ada setengah kata tempat ibadat orang Kristian. Kita gereja tempat ibadat Kristian kan. Tempat ibadat Yahudi dipanggil dia bira ke dia tak tahu. Dia dah kira lah. Yang penting kita faham lah. Dosa pun kita tak tahu nama tempat ibadat dia. Hak ajarnya tak tahu nama tempat ibadat kita. Katanya wa mawdi'i wa majzaratin, semua ataf pada hammam. Ataf pada hammam. Wa tukrahu fi hammamin wa maslakhatin wa qari'ati tariq wa mazbalatin wa majzaratin wa kanisatin wa mawdi'i maksin. Sebelum ni anda pernah terbaca muks, bukan muks, maks. Wa mawdi'i maks, dan tempat maks. Dia maks, asal makna maks. Ada orang dulu dia tak makna cukai lah. Tapi sebenarnya perkataan cukai yang diambil oleh kerajaan, sebenarnya masih lagi ada perbincangan lah di kalangan ulama fiqh. Bukanlah haram secara mutlak. Walaupun di tempat kita, kata silap ingatlah, Haji Abdul Rahman Limung di antara orang yang kuat menentangkan benda pengambilan cukai oleh kerajaan kan. Sebenarnya pengambilan cukai oleh kerajaan terhadap rakyat dia bukan haram secara mutlak. Maksudnya masih lagi ada ruang kerajaan mengambil cukai daripada perkataan cukai saat itu, masih lagi dibolehkan mengikut, adalah perbincangan dia. Perbincangan dia. Bukanlah asal kata ambil cukai kok haram lalu. Tak. Kita orang yang belajar fiqh, kita jangan teguh bermudah menghukum begitu. Asal ambil cukai kok haram lalu. Walaupun kita sebelum daripada ni kita telah disemak dalam otak kita bahawasanya semua jenis cukai adalah haram. Sebenarnya bukan begitu. Bukan begitu. Baik, adalah tempat yang salah, ada tempat yang tidak salah. Baik. Jadi perkataan wa mawdi'i maks, ada kalau biasa orang letak makna tempat cukai, bukan. Dia bukan tempat cukai. Dan sebab kita kata cukai ada hak yang boleh, ada hak yang tak boleh. Dia maks asal makna mengambil harta manusia secara batil. Itu makna mawdi'i maks, tempat mengambil harta manusia secara paksa, secara jahat, secara zalim. Maka itu dipanggil mawdi'i maks. Dia tempat maksiat kan? Tempat maksiat makruh kita sembahyang. Wa khamrin, dan tempat arak. Atas pada maks, tempat arak. Tempat orang jual arak, tempat orang minum arak. Hukum dia makruh sebab tempat maksiat, tempat syaitan. Wa dhahril Ka'bah, dan di atas Ka'bah. Faham tak? Atas Ka'bah. Ni Ka'bah, di sembahyang atas. Wa ila qabrin mutawajjihan ilaihi, dan makruh juga sembahyang kepada kubur, berhadap kepadanya kubur. Kubur duduk depan, kita sembahyang berhadap ke kubur. Hukum dia makruh selama mana tidak ada penghalang, benteng, dinding. Kalau ada dinding tak ada masalah. Kalau tak ada dinding, hukum dia adalah makruh.
Makruh ni kalau sekiranya dia tidak beribadat kepada kubur. Kalau beribadat kepada kubur, jelas hukum dia adalah haram. Tapi tempat kita tak ada orang beribadat kepada kubur. Melainkan orang yang memang terlalu bermasalah lah mental dia. Dia sabar pergi beribadat kepada kubur. Baik. Wa a'tanil ibil. Dan makruh juga sembahyang pada a'tanil ibil. Dia asal a'tanil ibil kalau kita letak mudah, nak letak mudah lah. Kandang unta lah. Dia sebenarnya a'tanil ibil, kita kata tempat unta berehat, tempat kawasan unta lah. Kita kata kawasan unta. Itu maknanya a'tanil ibil. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia perkataan a'tanil ibil adalah tempat hak yang dia gini, orang Arab siapa masa dia bagi minum unta, lepas daripada dia bagi minum unta, dia akan kumpulkan unta pada satu tempat. Maka tempat unta berkumpul selepas daripada minum tu dipanggil ma'atin al-ibil. Begitu juga tempat hak yang unta berkumpul untuk bermalam juga dinamakan sebagai ma'atin ataupun a'tan. Jadi pendek kata, kita kata cakap mudah adalah tempat unta berkumpul, sama ada kandang ataupun setelah daripada dia minum air. Cuma kita tidak faham keadaan bagaimana keadaan unta dikumpulkan selepas daripada minum air, melainkan kita kena pelihara unta. Bukan pelihara seekor, kena pelihara ramai. Lepas tu pelihara macam orang Arab pelihara mana. Baik, baru kita faham keadaan dia. Baik. Jadi sebab dia makruh kerana Rasulullah larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Disebut dalam hadis Rasulullah larang sembahyang pada a'tani al-ibil. Fa innaha khuliqat minash syaitan. Ana lupa lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab unta ni diciptakan daripada syaitan. Diciptakan daripada syaitan. Allah Rabbi, ana lupa lafaz hadis. Fa innaha khuliqat minash syayatin. Atau kama qal. Sebab unta ni diciptakan daripada syaitan. Ada sebahagian daripada ulama menyebut maksud diciptakan daripada syaitan adalah dia diciptakan seperti syaitan, dia mengganggu orang. Jadi kalau counter kan, dia ganggu, dia liar apa semua sekali, ganggu orang kan. Jadi kita takut dah khusyuk semayang, main kekoh kepala apa. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi la marahi ghanam. Tidaklah kalau cakap kita kandang kambing. Kalau kandang kambing tak ada masalah, boleh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam hadis yang diriwayat daripada Bara' bin Azib yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, yang mana ada sebahagian daripada sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang fi marabidil ghanam, maka kata Rasulullah, sallu fiha fa innaha barakah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyanglah padanya, maka sesungguhnya kambing itu ada keberkatan. Sembahyang. Anda sembahyang dah kena kambing. Tak kabur aje. Tekoh-tekoh anda benda. Cara-cara kambing tu tengok lewat anda sembahyang kena kambing. Cuma sembahyang tempat suci lah, jangan sembahyang tempat najis. Sembahyang seorang. Baik. Anda sembahyang tu sebab ingat kepada hadis Rasulullah. Rasul kata, sallu fiha fa innaha barakah. Penahlah sembahyang kandang kambing. Jadi kalau nak sembahyang kandang kambing, mari lah. Mari. Tapi kena bawa makanan kambing dulu. Bawa rupuk boleh. 2-3 guni seorang, mari lah nak sembahyang kandang kambing. Ambil berkat dengan kambing. Rasul kata begitu. Sallu fiha fa innaha barakah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni sembahyang kandang kambing diizinkan oleh Rasul suruh, tapi dengan syarat tempat yang kita nak sembahyang tu, tempat tu mesti kena suci. Tempat tersebut mesti kena suci, kerana mengikut mazhab Imam Syafi'i
tahi kambing, air kecing kambing termasuk dalam najis yang tidak dimaafkan. Berbeza dengan pandangan sebahagian daripada ulama fiqh. Yang mana tahi daripada binatang yang dimakan dihukumkan suci. Katanya wa tahrumu fi thawbin wa ardin maghsubaini. Dan haram sembahyang, haram ai wa tahrumu shalah fi thawbin, pada pakaian, wa ardin, dan bumi. Bumi ni maksudnya tanah. Kalau kita tanah maghsubain, yang dirampas keduanya. Asal pakaian orang dia rapah ataupun dia curi. Kat raya tak ada piti main PKP aja. Tapi nak raya kau. Nak raya kau nya curi dak setara jubah. Curi jubah. Curi baju raya. Baik, dia pun guna baju raya tersebut untuk sembahyang. Sembahyang jaga, curi-curi. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Dia campur antara amalan yang baik dengan amalan yang jahat. Dia ada orang hak yang sabiqum bil khairat, orang hak yang terdahulu dalam perkara yang baik. Ada orang hak yang cuai, ada orang hak yang melakukan kejahatan. Orang Islam tidak sama kan? Baik. Jadi dia sembahyang, tapi kain pakai yang curi, pakai yang rapah. Dia maghsubain hak rapah. Bumi tanah orang, tanah dia curi, tanah dia ni nak curi payahlah sebab kita ada gerang pun sekali, melainkan tanah orang retah dah dia agak ambil kerana dia kuasa. Dah ni dia pegang pengusi JPKK. Jadi tak kira lah. Aku ambil je, aku ada kuasa kan. Tak boleh buat gitu. Tapi Amr dak kata pengurusi JPK buat gitu. Contoh je, kita buat contoh je. Contoh orang hak yang berkuasa. Dan ada sebahagian daripada orang apabila memegang jawatan-jawatan tertentu, mudah-mudah je ambil tanah orang. Tanah-tanah orang retah, orang duduk buat susah-susah, dia ambil. Ada. Baik. Ataupun dia tipu daripada pusaka. Dan ada ramai hak yang tipu daripada pusaka. Dan ada di kampung kita ni, sampai ke sekarang orang pokcik tu duduk mana nak cerita pokcik mana. Rapat dengan umur berapa dah? Kat 80 dah. Dia marah hak mo. Kan anak dara dia. Dia marah kan anak dara dia. Sebab anak dara dia lepas daripada anak dara dia seorang. Lepas tu apabila mati, jadi anak dara dia boleh 1/2 je, separuh je. Lepas tu separuh lagi boleh ke dia. Nilai harta semua sekali, tanah semua sekali mungkin 1 juta lebih. Dia boleh 500,000 lebih dia. Anak dara dia ambil tangan suruh pergi saing tu, ricok tangan apa semua sekali. Ikut dia. Orang tua tak tahu kalau benda. Ikut orang ingat nak buat benda. Last sekali habis boleh ke orang belaka. Marah. Rumah-rumah tak ada dia. Dia nak duduk. Anak dara nak duduk rumah. Last sekali duduk tidur surga. Tidur surga tak boleh tidur rumah. Last sekali dia tidur surga. Apa tahu orang nak guna surga apa semua sekali. Orang pun typo kan nak dara dia. Dah ambil belaka dah harta ambil belaka apa sekali, lepas tu pot dara dak cara ambil harta sapu belaka. Rumah biaya duduk sementara ya tua dah mati ambil mula. Lepas tu baru rumah. Baru sehari 2 ni baru rumah. Tengok jangan main bab harta. Baik. Itu kata bagaimana rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum sembahyang pada kain tersebut, pada pakaian tersebut, pada rumah tersebut, pada tanah tersebut, hukum dia adalah haram. Haram. Lepas tu sah ke tak? Wa tasihu, dan sah sembahyang bila thawab, tanpa ada ganjaran. Sembahyang sah, tapi perbuatan tersebut haram. Sembahyang sah. Dapat apa sah? Haram serta sah. Dia ada haram tidak sah, ada haram serta sah. Haram di sini kerana benda yang dipanggil, kalau kita bahasa fiqh dipanggil li amrin kharij, kerana suatu benda yang lain, benda hak yang lain. Sebenarnya benda kalau tak sembahyang situ pun tetap haram. Okey, boleh fahamkan? Benda hak yang lain daripada benda haram ni adalah kerana benda yang lain, kerana dia rapah barang orang. Kerana dia rapah barang orang. Baik. Seterusnya katanya babu satril aurah, bab pada menyatakan satri, menutup aurat. Dia kalau sitrun makna penutup, kalau satrun makna menutup. Dia bahasa Arab begitu. Bahasa Arab begitu. Kadang-kadang satu kalimah boleh baca 3. Boleh baca bagi atas, bagi bawah, bagi depan, huruf yang pertama, tapi makna dia berbeza.
Kita buat contoh paling mudah. Allahu Rabbi. Tak mari contoh. Biarlah. Dia kalau satrun makna menutup, kalau sitrun makna penutup. Ada tak situ ada? Ada tak babu sitril aurah? Babu satril aurah. Bab pada menyatakan menutup aurat. Kita bukan nak cara penutup, kita nak cara benda menutup. Kerana menutup aurat itulah termasuk dalam perkara ataupun termasuk dalam syarat sah sembahyang. Baik. Lepas tu mu nak tutup dengan benda penutup, ikut mu lah. Aku tak mau bincang tu. Mu orang Melayu pakai baju Melayu, mu orang Arab pakai jubah. Mu orang aku tak mau bincang tu. Nak bincang benda menutup aurat. Babu satril aurah. Huwa iaitu satrul aurah wajibun bil ijma'i hatta fil khalawati illa li hajah. Baik. Iaitu satrul aurah adalah wajibun, wajib. Maksud dia wajib dituntut oleh syarak dengan tuntutan yang putus. Bagi orang yang melakukannya dapat pahala. Manakala bagi orang yang tinggal maka berdosa. Wajib bil ijma' dengan ijma' ulama. Sepakat. Tanpa ada khilaf. Sepakat ulama mengatakan wajib menutup aurat. Hatta fil khalawati, sehingga pada al-khalawat. Maksud dia al-khalawat, maksudnya pada ketika duduk secara bersendirian. Kita duduk secara bersendirian. Seorang je. Pendi duduk rumah seorang. Tak ada seorang pun duduk semua seorang. Spender-spender dah pakai. Pergi situ, pergi sini. Pawing, punggung-punggung. Contoh. Tak boleh. Wajib. Dengan ijma'. Sehingga fil khalawat. Cuma masalah fil khalawat adalah perbincangan di kalangan ulama. Illa li hajah, melainkan kerana ada hajat. Dia menutup aurat, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya menutup aurat pada pandangan mata. Yang keduanya menutup aurat di dalam sembahyang. Di dalam bab menutup aurat, dia ada dua perbincangan. Yang pertamanya menutup aurat daripada pandangan mata manusia. Yang keduanya menutup aurat di dalam sembahyang. Baik. Katanya, illa li hajah, melainkan kerana ada hajat. Kalau ada hajat yang diizinkan oleh syarak, maka dah wajib lah. Wahwa, dan iaitu satrul aurah syartun li sihhati salati. Syarat bagi sah sembahyang. Orang yang tidak menutup aurat ketika sembahyang. Sedangkan, kita kena kata sedangkan dia mampu untuk menutup aurat. Sedangkan dia mampu untuk menutup aurat, maka tidak sah sembahyang dia. Baik. Katanya, fa in ra'a fi thawbihi ba'da as-salati kharqan fa ka ru'yatin najasah. Baik. Katanya, maka jika dia melihat fi thawbihi, pada kainnya, ba'da as-salati, selepas daripada sembahyang, kharqan, ada cari. Cari puing punggung Dok sedar setarang kain tak dalam benda dalam robok. Main PKP lama. Balik patang. Badi. Dok sedar bahan ketiku. Pakai juga dah orang bang dah, ikan naik bang dah. Takut lewat pakai cepat-cepat dok sedar setarang. Semayang. Usamah duduk belakang bunyi kek bunyi benda pula. Lepas mayang rupanya ni rabak kat punggung ataupun apa lepas mayang baru tahu. Maka hukum dia lagu mana? Fakaru yatin najasah. Maka seperti melihat najis. Okey, seperti melihat najis. Lagu mana seperti melihat najis? Jadi sembahyang tidak sah. Kalau masih lagi ada waktu, maka kena i'adah balik sembahyang. Jadi kalau dalam waktu kita tak kata qada, kita kata benda i'adah, ulang balik sembahyang. Dosa tak? Sebab benda tak dosa, sebab tak tahu. Kalau jelas dah tahu, biar sembahyang nak pakai tak ya. Biar nak pakai kain cari kali hari ni, tu tak boleh, tu hukum dia adalah haram. Kalau dah tahu, hukum dia tidak haram sebab kita tidak sengaja. Cuma wajib kena
ulang balik sembahyang kalau dalam waktu. Manakala kalau habis dah waktu baru tahu, maka wajib kena qada balik. Baik. Tu fa in ra'a fi thawbihi ba'da as-salati kharqan fa karu'yatin najasah. Katanya wa auratul rajuli wal amati ma baina as-surrati war rukbah. Cuma dalam masalah nampak aurat ni, kalau mazhab Imam Syafi'i walaupun terbuka kecil je tidak dimaafkan. Tapi ada sebahagian pandangan ulama kalau terbuka hanya sikit saja maka dimaafkan. Baik, cuma dimaafkan tu kita anda sebut secara ringkas je lah. Nak tahu lebih panjang, hak tu kena bincang panjang lah. Sebagai maklumat sahaja. Baik, jangan amal, jangan buat amal. Sebab kalau kita nak amal, kita kena tahu secara mendalam. Wa auratul rajuli wal amati ma baina as-surrati war rukbah. Jadi apabila dia sebut bahawasanya menutup aurat adalah syarat sah sembahyang, maka dia kena bincang apakah itu aurat. Okey, itu yang pertama. Dan dia kena bincang apakah syarat penutupan aurat. Maksudnya penutup yang kita guna untuk menutup aurat, apakah syarat dia. Baik, yang pertama nak bincang tentang aurat. Wa auratul rajuli, aurat lelaki. Dia perkataan lelaki di sini asal perkataan rajul dalam bahasa Arab adalah zakarun balighun min bani Adam. Hak yang balik daripada anak Adam. Jadi bermakna hak yang tidak balik tidak dinamakan rajul. Sedangkan kalau misalnya budak saat itu, kalau dia mumayyiz, walaupun belum lagi dinamakan sebagai rajul, kalau dia sembahyang, kalau tidak tutup aurat, tetap sembahyang dia tidak sah. Faham? Jadi perkataan ar-rajul ni bukan hanya khusus untuk orang yang telah balik. Wa auratul rajuli, dan aurat lelaki, wal amati, dan hamba perempuan. Sekarang ni tak ada. Dulu ada kategori yang kedua, iaitu hamba. Jadi tak ada hamba. Aurat lelaki dan hamba perempuan ialah ma bainas surrati war rukbah. Ma barang yang di antara as-surrah, surah makna pusat, war rukbah dan lutut, antara pusat dan lutut. Barang yakni anggota yang di antara pusat dengan lutut. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pusat dan lutut dia tidak termasuk dalam aurat. Hak yang auratnya adalah ma bainas surrati war rukbah. Barang yakni anggota yang di antara pusat dan lutut. Anggota yang di antara pusat dan lutut tak aurat. Manakala pusat dan lutut bukan aurat. Lepas tu boleh buka lah pusat dengan lutut? Tak boleh buka. Dan apa tak dia buka? Sedangkan bukan aurat. Kerana tidak sempurna penutupan aurat, melainkan kita kena tutup satu juzuk daripada pusat dan satu juzuk daripada lutut. Sebab itulah tak wajib tutup semua lutut. Boleh faham? Sebab sekarang ni lutut aurat ke tak? Kita tutup lutut tujuan biasa untuk menyempurnakan penutupan aurat. Jadi kalau kita tutup separuh daripada lutut, yang mana sempurna lagi penutupan aurat, sudah memadai. Okey, boleh faham kan? Jadi bukan mesti nampak lutut saat ni tu batas sembahyang. Boleh faham tak? Bukan mesti nampak lutut batas sembahyang. Kerana lutut aurat ke tak? Tidak aurat. Jelas kan? Dah, kenapa wajib kena tutup lutut? Kerana untuk menyempurnakan penutupan aurat. Mada yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak sempurna perkara yang wajib melainkan dengannya. Benda ni tidak sempurna perkara yang wajib melainkan dengan dia. Benda ni tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengan dia. Maka benda tu juga hukum dia adalah wajib. Jadi tidak sempurna penutupan antara pusat dan lutut, melainkan kita kena tutup sedikit benda yang di luar kawasan antara pusat dan lutut. Maksudnya kita kena tutup sikit sebahagian daripada lutut dan sebahagian daripada pusat. Tapi pusat dah kecil. Tak apalah pusat kecil. Melainkan kalau pusat orang gambar, besar tu lain kan. Lutut besar. Baik. Katanya, wa auratul hurrati, dan aurat perempuan yang merdeka. Perempuan merdeka macam perempuan lain lah, lawan bagi perempuan hamba. Jadi aurat lelaki, tak kira lelaki itu orang merdeka ke, lelaki itu hamba ke.
Aurat hamba perempuan adalah di antara pusat dan lutut. Wa auratul hurrati, aurat perempuan yang merdeka, kullu badaniha, ke semua tubuh badannya, illal wajha wal kaffain, melainkan muka dan dua tangan hingga pergelangan. Al kaffain ni dua tangan hingga pergelangan. Itu makna kaffain. Baik. Kitab-kitab lama dia kata dua tapak tangan. Bukan tapak tangan hanya merujuk kepada tapak ni. Bukan dia merujuk kepada hak ni sekali dengan hak belakang. Jadi orang puan kalau di sembahyang nampak ni sah tak sembahyang dia? Sah, sebab kerana ia bukan aurat. Baik. Ni aurat nisbah kepada benda ni. Nisbah kepada sembahyang, bukan nisbah kepada pandangan. Manakala nisbah kepada pandangan, aurat hamba perempuan nisbah kepada pandangan adalah seluruh tubuh. Melainkan muka dan dua daun tangan. Nisbah kepada pandangan. Baik. Katanya wa syartus satiri wa syartus satiri ay yamna'a lawnal basharah, dan syarat penutup. As-satir penutup. Syarat penutup aurat. Tadi kan aurat. Lepas tu nak bincang benda pula. Kita kabarkan. Tadi kan menutup aurat. Okey, dia bincang aurat, lepas tu dia bincang tentang benda yang digunakan untuk menutup aurat. Dia ada syarat dia. Syarat penutup ayyamna'a launal basharah, menghalang warna kulit. Yang penting menghalang warna kulit sudah memadai. Mana walaupun tidak menghalang bentuk tubuh. Dia pakai pakaian yang macam getah. Bentuk tubuh. Tetapi tak nampak kulit sebab pakaian warna hitam. Ataupun pakaian warna putih dia warna hitam. Ataupun dia koko coklat pakaian warna hitam, memang dah nampak kulit dah. Tapi ya Allah, kejut lah tengok. Macam ke tukar warna kulit je lah. Contoh, dia semayang dalam keadaan begitu. Sah tak? Sah. Kita tak cerita comel ke tak, kita tak cerita. Hukum dia tak comel. Hukum dia tak comel. Cuma kita nak ceritanya adalah sah semayang. Kerana syarat penutup aurat di dalam sembahyang hanya menutupi warna kulit. Ada orang, dia pakai kain. Kain duduk tengah panas. Nampak? Betul tak? Nampak kan? Okey, nampak. Munja tak ada tengah panas. Tidak nak suruh fikir awak. Tunjuk contoh. Nampak? Buat silap ada pakai spender pula. Tengah panas. Sembahyang sunat duha. Ramai-ramai. Sembahyang atas surga kita. Awak tak ada dinding. Matahari nampak terus. Okey. Nampak? Okey. Soalannya, adakah memadai penutupan aurat tersebut ataupun tidak? Jelas tak soalan? Kita nak tahu memadai ataupun tidak, kita tengok nampak tak warna kulit. Bayang saat ni tu nampak tak warna kulit. Tak nampak, tak tahu warna benda kulit dia pun tak tahu. Okey, jadi bermakna menutupi warna kulit. Memadai ke tak? Memadai. Kalau tak menutupi warna kulit atau tidak memadai, walaupun tebal. Pakai tak tebal, 3 inci pakaian dia, 3 inci. Tapi buat dengan kaca. Buat dengan kaca 3 inci. Nak pegang tak boleh, tapi nampak boleh. Memadai ke tak? Tidak memadai. Dia bukan kira tebal nipis. Dia kira benda menghalang warna kulit. Ni nisbah semayang. Bukan nisbah kepada melihat. Nisbah kepada melihat lain pula. Ni nisbah kepada sembahyang. Jauh nak pergi melihat lah dulu. Ni nisbah kepada sembahyang, bukan nisbah kepada melihat. Nisbah kepada melihat tidak dibolehkan. Mesti kena tutup warna kulit dan kena tutup bentuk tubuh. Sebab itulah haram orang lelaki, orang puang dia pakai seluar saat ni tu ketak gelmak, lepas tu naik basikal. Faham tak lagi? Hak lelaki pula nampak kalau dia pakai luar tu kawasan sarung burung tu ada nampak. Biasa tengok tak? Hak puang pun sama juga haram. Faham? Tu tengok hak pakai piyah, hak pakai tak kira pakai piyah ke tak pakai piyah, tak kira. Hukum ni bukan kira mu pakai piyah ke tak pakai piyah. Benda hak yang mu langgar hukum haram tetap haram.
Okey, boleh faham kan? Orang tu ramai orang duk ikut YB oh. Ada kira dia ikut YB ke duk ikut YB. Ya bukan orang kalau ikut YB, okey ya. Halal lalu. Tak. Ni contoh je, bukan kata ni mana ada musim ni. Ni kita buat contoh sahaja. Ni sebagai contoh. Bukan kita kata nak kata benda siapa-siapa kadang-kadang ni buat hujah lagu tu. Buat hujah. Dah tu tim YB tu. Mana boleh. Mengat YB tu nabi ke dia? Tak ada. Siapa pun ustaz ke YB ke tak kira. Kalau salah tetap salah. Gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya fala yakfi zujajun wa ma'un safin. Maka tidak memada kaca. Kaca tidak memada. Wa ma'un safin dan air yang jernih. Jadi bermakna kalau air keruh tak apa. Mesti tak ada pakaian ai nak awana bayar dalam air. Bayar dalam air. Boleh tak ada masalah. Katanya wa yakfi tatyin dan memadai tatyin. Tatyin daripada masdar daripada tayyana atau wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Tayyana yutayyinu tatyin daripada perkataan tin. Tin makna tanah. Maksudnya memadai meletakkan tanah. Tepek tanah. Tak ada pakaian, ambil seluk, tepek mesti. Biar benda dak nampak warna kulit. Tapi jangan sampai kering ngekoh. Nampak mula warna kulit ada jadi ya. Yang penting menutupi warna kulit. Gitu. Tapi tak ada yang buat mesti kalau ada pakaian buat benda. Ni bagi tak ada pakaian. Jangan biar buat kali esok ada bukan suruh amal awak ni. Ni nak cerita hukum Wa yakfi tatyin walau ma'a wujudi thawb, walaupun ketika ada pakaian bukan tak ada. Pergi keloh tepi sungai bawa sembik pakaian. Tahi kita nak sembahyang pecah belaka pakaian, cari tanah lama seluruh tubuh sembahyang gitu. Bukan boleh je. Tak ada masalah. Tu maksud yakfi, memadai. Tapi jangan buat gitulah. Daripada segi hukum memadailah. Katanya wayajibu inda faqdi, dan wajib at-tatyin inda faqdi thawb, ketika tidak ada faqd, maksudnya tidak ada at-thawb, pakaian. Kalau tak ada pakaian, tak apa, ambil tanah. Lama. Pergi mandi kat deru ke kat benda, tak pakaian atas dalam beg, tiba-tiba kera buat lari pakaian. Kera buat lari pakaian. Ada pakaian nak bayar. Dah mandi pakai spender dah. Mandi pakai spender, pakaian atas habis kera buat lari. Kera ingat benda, ingat sutong ke benda. Habisnya buat lari pakaian. Sampai masa nak bayang nak buat warna. Kepik ikutlah. Ambil tanah. Ambil tanah lemek tepek seluruh tubuh. Tu dipanggil tatyin. Kalau tak mau tanah tu, ambil daun-daun pokok. Sirat pakai. Buat cara asli pakai. Boleh lelaki nak buat warna pun. Baik. Jadi maksudnya bukanlah syarat penutupan aurat adalah pakaian. Bahkan selain daripada pakaian sekalipun memadai. Ini nak khabar gitu. Selain daripada pakaian memadai. Bahkan kalau tak ada pakaian, kalau ada benda lain tetap wajib kena menutup aurat. Bukan wajib pakai baju. Bukan. Wajib menutup aurat. Kalau kata wajib pakai baju, kalau tak ada baju, tak apa lah, bayar lanjang. Tak kena gitu. Bukan wajib pakai baju. Wajib dia menutup aurat. Penutup aurat dah kira. Kalau baju, kalimut. Jadah. Tak ada. Faham jadah? Pakai jadah. Okey, faham kalimut lah. Tak kira lah. Dia tak ada nak buat ni. Okey, nampak kan? Kalau tak ada agak, pakai daun kayu. Pokok. Belambok daun-daun kayu tempat kita. Habis. Seterusnya katanya wa an yashmalal masturu lubsa falau salla fi khimatin dayiqatin uryanan lam tasihha. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, insyaallah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keikhlasan
Tidak ada perkara hak yang paling penting dalam kita menuntut ilmu melainkan keikhlasan. Keikhlasan, kerana dengan keikhlasan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pertolongan kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma akrimna bil ikhlas fil qawli wal amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.